Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi Abdul Razak 171437 ingin daripada Formula 18 ingin membentangkan berkenaan dengan soalan-soalan yang telah diberikan kepada kumpulan kami sebentar tadi. Seperti mana kita semua tahu, agama Islam adalah agama syumul, agama yang sempurna. Jadi ada kesempurnaan Islam itu sendiri adalah terdapat hukum faraid, ilmu untuk pembahagian harta. Jadi saya serahkan kepada kawan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Jaafar. Nombor matrik A172397. Dan insya-Allah saya akan memberikan sedikit penerangan mengenai kes pembahagian harta yang pertama, yang mana soalannya berbunyi seperti ini. Seorang perempuan meninggal dunia meninggalkan suami, 2 orang anak lelaki, seorang anak perempuan kepada anak lelaki iaitu cucu, dan seorang anak lelaki kepada anak lelaki iaitu cucu lelaki. Jadi dekat sini soalannya, warisnya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 waris yang ada di dalam soalan tersebut. Dan bagaimana untuk kita mengira fardinya, iaitu suami akan mendapat 1/4. Kerana apa suami dapat 1/4? Kerana si mati, iaitu isterinya, mati meninggalkan anak lelaki iaitu waris dan juga keturunan. Okey, manakala untuk anak lelaki, 2 orang anak lelaki tersebut pula mendapat bahagian sebanyak 3/4. Okey, 3/4 iaitu baki daripada 1/4 yang telah diambil oleh suami. Dan juga untuk cucu lelaki dan juga cucu perempuan, mereka tidak mendapat apa-apa kerana mereka dah dimahjub oleh anak lelaki iaitu waris keturunan bagi si isteri. Okey, jadi bagaimana untuk kita mencari asal masalah? Okey, yang mana asal masalah setelah kami kira, yang mana asal masalah dia jadi 4. Okey, untuk kita mendapatkan saham untuk suami, okey, kita tengok 4 didarabkan dengan 1 didarabkan dengan 4 dan juga dibahagikan dengan 4, maka kita dapat saham bagi suami iaitu 1. Okey, manakala untuk 2 orang anak lelaki itu pula, 3 kita darabkan dengan 4, kita dapat 12, dan 12 kita bahagikan dengan 4, kita dapat 3. Okey, dan apabila kita dapat bahagian tersebut, untuk saham bagi anak lelaki itu tidak sama. Jadi berlakunya permasalahan untuk kita bagikannya lagi, maka kita akan mewujudkan lagi asal masalah yang baru. Yang mana asal masalah yang baru ni saya akan bagikan kepada sahabat saya Aizuddin untuk menerangkan. Terima kasih menjawabkan kepada saya Ashraf. Bagi nak menyelesaikan saya, sebelum tu saya Ahmad Aizuddin bin Masrom, nombor matrik A172413. Bagi menyambung permasalahan ini, kita kena buat tashih, kena buat asal masalah yang baru. Jadi kami telah berbincang dan di sini kami dapati tashih nombor yang baru yang sesuai adalah 8, nombor 8. Jadi permasalahan yang kita dapat, asal masalah yang 4 itu didarab pada 2 dan kami akan tashihnya adalah 8. Itu yang baru untuk permasalahan baru. Jadi saham bagi suami dan kedua anak lelaki itu juga perlu didarab kepada 2 untuk mendapatkan jumlahnya. Jadi suami satu saham tu
didarat pada 2 dan dapat 2. Manakala 2 orang anak lelaki, sahamnya 3, didarat 2, dapat 6. Jadi bila bahagian anak lelaki dan suami ni dicampurkan, akan mendapat jumlah yang sama, jumlah yang setelah ditashihkan, iaitu 8 juga. Jadi setelah dibahagikan, suami dapat 2 bahagian, manakala anak lelaki, kedua-dua anak lelaki itu mendapat 3 bahagian seorang. Jadi itulah penyelesaian bagi soalan satu ini. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Saudara Izwan, untuk menjawab soalan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus kepada permasalahan yang kedua, di mana seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang isteri, 2 orang anak lelaki, 3 orang anak perempuan dan seorang saudara lelaki sebapa. Jadi untuk melihat permasalahan ini, kita akan misal kaitan dengan yang pertama, waris si mati, ya, iaitu mereka yang ditinggalkan, di mana waris si mati ialah 4 orang isteri, 2 orang anak lelaki, 3 orang anak perempuan dan 3 orang saudara lelaki. Kemudian kita akan melihat kepada hukum fardi dia, di mana 4 orang isteri akan berkongsi 1/8 daripada pembahagian kerana si mati meninggalkan anak dan keturunan. Dan anak lelaki dan anak perempuan akan mendapat asabah bil ghair, manakala saudara lelaki sebapa mahjub ataupun terdinding kerana dengan adanya kehadiran anak lelaki si mati. Kemudian kita melihat kepada asal masalah, di mana asal masalah di sini, setelah kami melihat dan memperincikan bahawa asal masalah untuk pembahagian ini ialah 8, di mana kita ambil daripada 1/8 tersebut, dan 4 orang isteri mendapat perkongsian 1 bahagian saham, manakala 5 orang anak, iaitu anak lelaki dan anak perempuan, masing-masing mendapat 7 bahagian saham. Walaupun demikian, ya, apabila kita melihat apabila ditambah 1 tambah 7, maka akan jadi 8. Jadi maksudnya saham adalah sama dengan asal masalah. Namun demikian, oleh kerana bahagian isteri yang tidak boleh dibahagikan, ya, dengan nombor yang genap, maka perlu kita membuat pentasihan ataupun kita akan tashih lah, kan. Jadi asal masalah yang baru ialah 32 setelah asal masalah iaitu 8 dikalikan dengan 4. Ya, jadi 8 kali 4 ialah 32. Kemudian bahagian saham, ya, maksudnya selepas pentasihan tersebut, jadi bahagian saham yang diperolehi oleh isteri, ya, ialah 4, iaitu setelah 1 kali 32 bahagi 8, iaitu dapat 4. Dan bahagian saham untuk anak lelaki dan anak perempuan ialah 28, iaitu setelah 7 kali 32 kali 8, iaitu bersamaan dengan 28. Berdasarkan analisa tersebut, jadi 4 orang isteri mendapat 1 bahagian saham setiap orang, dan anak lelaki mendapat 8 bahagian saham setiap orang, manakala anak perempuan mendapat 4 bahagian saham setiap orang. Ya, berkenaan dengan anak lelaki dan anak perempuan, kita merujuk kepada dalil Al-Quran yang mengatakan bahawa anak lelaki mendapat bahagian lebih 2 daripada anak perempuan. Oleh demikian, maka anak lelaki mendapat 8 bahagian, manakala anak perempuan mendapat 4 bahagian setiap orang. Jadi setelah ditambah dengan asal masalah yang baru, maka jumlah saham adalah 32, iaitu sama dengan asal masalah yang baru. Itu saja daripada saya berkenaan dengan pembahagian ataupun penyelesaian untuk masalah kedua. Saya serahkan kepada sahabat saya yang lain. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan diri saya, nama saya Maisa Berosdi, nombor metrik A171484. Okey.
saya akan menerangkan sedikit jawapan pada soalan nombor 3 ni, yang bunyi seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, ibu, nenek, iaitu ibu kepada bapa dan seorang saudara perempuan sebapa. Harta sembilan lelaki rumah nilai RM750,000. Okey. Okey, bagi menerangkan sedikit cara pengiraan kalkulator terakhir ni. Okey, pertama kita kenal pasti waris, yang kedua fardu dah, yang ketiga cara cari asal masalah, yang keempat saham, yang kelima nilai satu saham, dan yang keenam adalah habuan bagi isteri waris. Okay, jika kita lihat di sini waris bagi persoalan di atas adalah yang pertama adalah isteri, yang kedua adalah ibu, tiga adalah bapa, yang keempat nenek, ibu bapa, dan yang kelima adalah saudara perempuan sebapa. Okey. Di sini fardu bagi isteri adalah 1/4. Ini kerana isteri tiada anak, tiada zuriat. Okey, jika kita ketahui kalau isteri ada zuriat, mana fardunya adalah 1/8. Tapi di sini isteri tiada zuriat, mana 1/4 fardu dah. Okey, bagi ibu fardu ni adalah 1/3. Yang bagi bapa adalah asabah, iaitu daripada laksanakan daripada bahagian isteri dan ibu. Bagi nenek dan juga saudara perempuan, ini telah dimasukkan. Okay. Seterusnya saya serahkan kepada saya Idris untuk menerangkan. Okay, terima kasih kepada sahabat saya Isa Rosdi. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya Muhammad Idris bin Abdul, nombor matrik A171381. Jadi untuk pengiraan kita memilih asal masalah ialah 12. Jadi seperti sahabat saya tadi, saudara Isa kata untuk isteri dia akan mendapat fardu ialah 1/4. Jadi perkiraan matematik mudah, 1/4 kali dengan 12. Maksudnya isteri akan dapat 3 bahagian. Okey, beralih pula kepada ibu. Ibu pula akan mendapat 1/3 daripada baki yang asal daripada 12 itu tadi. Jadi daripada 12 bahagian kita tolak 3. Jadi yang baki tinggal ialah 9. Jadi 1/3 itu akan didarabkan dengan 9 dan jumlahnya juga ialah 3 seperti isteri tadi. Jadi baki daripada 12 tadi setelah tinggal 6 sahaja untuk bapa. Jadi untuk perkiraan daripada 720,000 tadi dibahagikan. Jadi untuk isteri perkiraan mudahnya ialah 3 bahagi 12 darab dengan 720,000. Maka total isteri akan dapat ialah 180,000. Untuk ibu pula jumlah pun sama, 3 bahagi 12 darab dengan 720,000. Maka dia akan dapat 180,000. Manakala si bapa yang mendapat 6 bahagian tadi, 6 bahagi 12 darab dengan 720,000. Maka si bapa ini akan mendapat total 360,000. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Dah.